Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak ceria suara Aufa, suara Husna, okey? Yang lain pun harap segar dan ceria lah pagi ni. Jadi insya-Allah pada pagi ini Ustaz nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya masuk sebelum pukul 9. Memang seorang yang menepati masa yang baguslah. Seramai 18 orang dalam kelas ni berjaya masuk tepat pukul 9, iaitu kelas bermula, tak lambat. So seorang murid yang sangat baguslah, yang menjaga waktu kan, menepati masa. So Ustaz, kita tunggulah, sementara menunggu beberapa orang lagi kawan kita nak masuk. Ustaz nak tunjukkan tugasan yang telah diberikan kepada kamu semua pada minggu lepas, iaitu satu tugasan saja, latihan Jawi Imtiaz 2. Okey, tengok dekat sini ada 18 orang sahaja yang hantar latihan Jawi Imtiaz 2. Jadi siapa yang belum hantar lagi tu, tolong hantar lepas kelas. Lepas kelas, petang ni ke, malam ni ke, hujung minggu ke. Okey. Sebab Ustaz Sahabuddin kata kamu kena buat latihan ni sebab Ustaz nak ambil markah. Latihan Jawi Imtiaz ni Ustaz akan ambil markah dan masukkan dalam rekod dan hantar ke PPD mungkin. So pentinglah semua orang kena buat ni sebab nak dapat markah. Markah dia per 50. Siapa yang betul semua dapatlah 50 markah, dan markah tu kita akan masukkan dalam rekod lah. Ini yang kedua. 18 orang yang buat. Jom kita tengok latihan Jawi Imtiaz yang pertama. Latihan Jawi Imtiaz yang pertama, yang ni ramai sikit lah, iaitu 23 orang yang buat. Jadi bagus, kepada yang buat ni sangat bagus. Yang belum buat, tolong lengkapkan dengan secepat mungkin lah, sebab Ustaz nak tanda lagi kan. Siapa yang tak boleh nak print, boleh tulis balik. Macam Ahmad Nur Muhammad ni, dia tulis balik. Aufa pun tak silap Ustaz, dia tulis balik. Ada yang tak dapat apa, dia tulis balik pun boleh. Macam Alisha dia tulis balik. Asalkan kamu buatlah, sebab Ustaz nak tanda. Ustaz nak tanda dan bagi markah. So Ustaz tak nak sebut nama 13 orang ni. Ni 13 orang ni, Adrian, Akila, Siti Nurfizana, sampailah Siti Nurfizana. Tak apa, lepas kelas ni boleh buat. Sekarang ni fokus kelas dulu. Ustaz nak tunjuk kelas dojo. Masa rehat, kalau rasa nak buat masa rehat pun dah buat. Nurista dan Mia, Ustaz tak pasti. Kena check. Check Google Classroom masing-masing. Masa rehat boleh, malam ni pun boleh, jangan risau. Yang share phone tu, Ustaz faham lah. Jom kita tengok kelas 7, siapakah yang mendapat mata yang tertinggi dalam kelas 5 gamilan. Okay, sebutkan untuk Ustaz siapa jumpa markah tertinggi. Afiq. Betul. Afiq dapat 15 mata Alfa pun tinggi 12. Yang lain ada yang 9, ada yang 13, ada yang 11. Okay. Cara untuk mendapat markah, first kena buat tugasan. Tugasan dekat Google Classroom ni buat semua. Setiap satu yang kamu buat tu Ustaz bagi satu markah. Dapat dah 5 kan. Kalau buat semua dapat dah 5. 5 ke 4. Lepas tu yang Afiq ni sampai 15, macam mana boleh sampai 15 ni? Sebab dia aktif dalam kelas, jawab soalan, respon, tak bising, tak mengganggu rakan yang lain. Dapatlah 15. Yang lain pun macam tu, boleh. Markah tertinggi Ustaz akan bagi hadiah. Jangan risau, yang lain pun boleh lagi ni. 11, 9 ni, 2 pun boleh lagi. Buat tugasan, siapkan tugasan tu boleh. Okay, faham semua? Faham.
Ada yang masih mengantuk ke ni? Yang belum mandi ke? Yang baru mangkit ke? Ada ke yang baru mangkit ni? Okay, 26 orang. Makin ramai lah. So, Ustaz akan mulakan. So, Ustaz nak minta siapa yang dah bersedia dan bersemangat, raise hand. Okay, terbaik. Siapa yang tak angkat tangan ni? Duduk mana ni? Tak angkat tangan ni. Amani Sabiah ada ke tu? Naim, Aisyah, Ryan, Azmil, Siti Nufizana. Line slow. Line slow. Tak apa. Tulis kat chat pun tak apalah. Ustaz boleh tengok. Aisyah, Ryan. Mazrif ada? Mazrif Zarfan? Saya sedia. Okey, mantap. Ada Ustaz. Alright. Baik, Mazrif, Azmil, Siti Nufizana pun ada. Okey. Okey, boleh turun tangan semua. Okey, turun tangan slow-slow. Turun tangan. Ustaz akan mulakan. Ustaz akan mulakan dengan satu video dululah. Dan Ustaz nak kamu semua tengok video ni dan Ustaz akan tanyakan soalan. Video ni tentang apa? Apa yang kamu faham? Okey? Solat Jumaat. Ui, sabar. Solat Jumaat. Tunjuk lagi. Baru tunjuk tajuk. Kebenaran menunaikan solat di masjid dan surau oleh kerajaan baru. Okey. Set. Sedikit lag Datuk Ustaz hari ni. Ustaz pun tak tahu kenapa. Dia minta beli laptop baru kot. Kebenaran menunaikan solat di masjid dan surau oleh kerajaan baru-baru ini dimanfaatkan Tak sepenuhnya mute. umat Islam yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Okey. Meskipun bilangan Dengarkan suara. masih terhad peluang untuk menunaikan Ya. solat Jumaat siang Double. tadi tidak mahu disia-siakan mereka. Double kan Ustaz. Okey. Ustaz Tinjauan tunjuk di ni Masjid fokuskan Bandar semua. Tasik Puteri Rawang Selangor dapati pihak masjid menggunakan konsep siapa cepat dia dapat. Kebenaran menunaikan solat di masjid dan surau oleh kerajaan baru-baru ini dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Meskipun bilangan kehadiran masih terhad peluang untuk menunaikan solat Jumaat siang tadi tidak mahu disia-siakan mereka. Tinjauan di Masjid Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor mendapati pihak masjid menggunakan konsep siapa cepat dia dapat dengan pintu pagar utama dibuka seawal jam 12.30 hari. Sijil digital vaksinasi COVID-19 50 jemaah yang dibenarkan juga diperiksa petugas sebelum memasuki kawasan masjid. Selain bacaan khutbah yang diringkaskan, doa kunut nazilah turut dibacakan bagi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemik COVID-19 segera berakhir. Inilah antara saya rasa kebaikan bila kita dah dapat 2 dos. Walaupun ada macam-macam lah orang cakap tentang vaksin ni. Tapi saya rasa satu benda yang saya nak kongsi di sini, kalau untuk orang Islam lah macam saya, kalaulah 2 dos, dengan sebab 2 dos tu saya boleh mudah untuk datang ke masjid ke surau. Itu satu perkara yang saya rasa semua orang kena kejar lah, kerana dia wasilah untuk kita mudah datang ke tempat yang sebegini. Kuota untuk masjid ni yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama ataupun daripada KKM lah. Okey. Ini mungkin syarat yang patut dipatuhi oleh pihak masjid. Tapi saya bercadang untuk pihak masjid ataupun pihak majlis untuk memperluaskan lagi ataupun meramaikan lagi bilangan jemaah masjid untuk masa akan datang. Untuk mereka yang lengkap vaksin 2 dos lah. Kawasan masjid kemudiannya disanitasi sepenuhnya selepas jemaah selesai menunaikan solat Jumaat. Di Seremban Negeri Sembilan pula, kebenaran itu turut dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk setempat untuk hadir berjemaah di masjid. Tinjauan di Masjid Datuk Kelana Petra Lela Muhammad Yusof dekat Sikamat mendapati, jemaah mula beratur dengan kenderaan masing-masing di hadapan pintu utama masjid seawal jam 12.30 hari bagi mendapatkan slot untuk menunaikan solat Jumaat. Bagaimanapun hanya 50 jemaah dibenarkan masuk dengan pemeriksaan ketat di hadapan pagar bagi memastikan setiap mereka memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu telah lengkap divaksin. Pemeriksaan suhu turut dilakukan selain pemakaian pelitup muka selaras SOP. Anggota polis turut ditempatkan di masjid berkenaan dalam memastikan kelancaran urusan selain pematuhan SOP oleh setiap jemaah yang hadir.
Okey. Okey, siapa nak cerita dekat Ustaz? Dia volunteer. Dia nak bagi tahu apa yang dia faham daripada video tu. Apakah situasi yang berlaku? Mengapakah berlaku? Filzana, okey, sila Filzana. Siapa dah ambil 2 dos vaksin boleh pergi solat di masjid. Betul lah. Berita tu cakap siapa yang dah dapat 2 dos vaksin boleh pergi solat di masjid. Okey. Video tu mengisahkan tentang solat Jumaat ketika musim pandemik ataupun ketika musim COVID-19. Di mana solat Jumaat dia tak sama dah macam macam dulu. Ustaz terangkan dululah berita tu. Macam Fizana cakap betul. Berita tu cakap pasal siapa yang dah ambil 2 dos vaksin boleh pergi solat Jumaat. Sebab apa siapa yang dah ambil vaksin? Sebab yang ambil vaksin ni yang lengkap 2 dos dia ada immunity. Dia ada ketahanan lah melawan COVID-19. Dia boleh dijangkiti tapi dia ada immunity dan ketahanan untuk melawan COVID-19. Sebab itulah dia diberi kelonggaran untuk menunaikan solat Jumaat. Yang sebelum ni solat Jumaat tak boleh. Sepatutnya tak boleh sebab sebelum ni tak ramai yang dah vaksin. Sebenarnya tak ramai ada risiko bila solat Jumaat ni dia mengumpulkan semua jemaah lelaki. Macam yang kita tengok dululah. Ingat tak sebelum COVID? Setiap hari Jumaat je mesti. Dalam ni siapa yang dalam ni tak pernah solat Jumaat? Kecuali perempuan lah. Lelaki ada ke? Semua pernah kan? Pernah solat Jumaat? No, Pernah. no, no. Pernah. Pernah kan? So dulu memang menjadi sangat padat lah setiap hari Jumaat sebelum COVID. Tapi bila dah COVID ni mengambil kira jangkitan COVID semua, so solat Jumaat tak dapat dan kerajaan putuskan tak dapat laksanakan solat Jumaat sebab nak putuskan rantaian COVID-19 ni. Lalu selepas vaksin makin lama makin ramai divaksin barulah ada syarat boleh balik solat Jumaat. Itu pun mematuhi SOP yang ditetapkan macam jarak 50 bilangan baru ada solat Jumaat. Jadi siapa lagi nak cerita kat Ustaz apa yang dia faham pada video tu? Apa lagi yang dia nak kongsikan daripada video? Apa cerita pengalaman dia ke ataupun dia nak cerita apa yang dia faham ke? Siapa? Seorang lagi? Ada? Nak cerita apa yang dia faham daripada video tu ke? Nak share pandangan dia ke? Tak ada? Okay, kalau tak ada, Ustaz bagi markah dulu lah dekat Nur Firizana. Okay, Nur Firizana telah menjawab tadi, so kita bagilah dia markah. Jawapan dia pun sangat tepat berdasarkan berita tersebut. Itulah Nur Firizana. Nur Firizana kan, betul tak? Oh ni, Siti Nur Firizana. Okey. Okay, seterusnya, apakah tajuk yang kita akan belajar hari ini? Apakah tajuk yang kita akan belajar hari ini? Siapa-siapa boleh jawab? Siapa dapat teka? Solat Jumaat. Solat Jumaat. Betul. Itulah yang kita akan belajar hari ini. Okay. Okay, minta seorang membacakan doa lelaki sebelum kita mulakan pengajaran kita. Ada yang nak volunteer? Kita bagi Nik Haikal Haziq. Sila Nik Haikal Haziq. Yang lain tadah tangan dan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب زدنا علما وارزقني فهما Ya Allah tambahilah kami ilmu Ya Allah jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha Amin Amin. Okey, terima kasih Ni Aikal Haziq. Sebab bacaannya lancar dan merdu, kita bagilah satu dekat Ni Aikal Haziq. Okey. Kita akan teruskan dengan slide kita. Hari ini kita akan belajar unit 3 itu dalam ibadah. Tajuknya Jumaat penuh berkat. Bertepatanlah dengan hari ni. Kenalah dengan hari ni. Hari ni kan hari Jumaat. So kita belajar pasal solat Jumaat. Walaupun kita tak dapat nak pergi solat Jumaat sebab COVID. Tapi tak apa, kita belajar. Okay, apakah standard kandungan untuk hari ni? Okay, kita akan dapat merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Jadi Ustaz akan ceritakan, Ustaz akan ajarkan, kamu semua akan belajar berkenaan dengan konsep solat Jumaat tu. So kita tengok standard pembelajaran dia. Yang pertama, semua orang dalam kelas ni dapat menyatakan maksud solat Jumaat. Bila tanya, apakah maksud solat Jumaat? Dapat jawab secara tepatlah melalui istilah dia. Yang kedua, dapat menerangkan dalil. Dalil ni apa? Dalil ni adalah bukti. Dalil naqli, iaitu ayat Al-Quran yang mewajibkan kewajipan solat Jumaat dengan maksud dia sekali. Yang terakhir sekali, semua dalam kelas ni dapat membaca lafaz niat solat Jumaat. So kena pastikan tiga-tiga ni kamu semua menguasainya lah dan mahir di hujung kelas. Itulah objektif kita. Bila Ustaz tanya seorang-seorang, semua dapat jawab. Ini maksud solat Jumaat. Yang kedua, dapat terangkan dalil dengan erti, dengan betul. Dan terakhir sekali, dapat baca lafaz niat. Itu je untuk hari ni. Sangat mudah. Jadi yang pertama, kita nak tengok hari Jumaat. Okay. Siapa tahu hari Jumaat ni apa yang special ni hari Jumaat ni? Penghulu segala hari Penghulu segala hari. Okay, jawapan Aufa, penghulu segala hari. Kita tengok. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Betul, tepat jawapan Aufa. Hari Jumaat seperti yang kita semua tahu ialah penghulu segala hari. Dalam Islam, hari Jumaat itu ialah penghulu segala hari. Okay, sebab jawapan Aufa sangat tepat, kita bagi satu mantap. Okay, seterusnya. Itu ialah maksud hari Jumaat. Ataupun apakah hari Jumaat? Seterusnya, apakah pengertian solat Jumaat? Okay, Ustaz nak minta seorang bacakan boleh? Ustaz minta kat tangan Okay, turun tangan dulu. Ustaz kira Muhammad turun tangan dulu. 1, 2, 3. Oh, ramai. Ustaz cek siapa yang paling angkat tangan paling awal. Naim ada Naim? Naim baca kan untuk Ustaz? Naim dia tadi angkat tangan tau Dia tadi tapi tak turun Ya? Oh Kita bagi Naim ada tak? Kalau Naim tak ada, kita bagi Alia Maisarah. Ya. Boleh baca kan untuk Ustaz? Apakah maksud solat Jumaat? Yang lain boleh turun tangan. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur dengan didahului dua khutbah. Betul. Pandai Alia. Jadi itulah maksud solat Jumaat. Yang ni kamu kena hafal dan ingat. Sebab nanti kita akan main quizzes. Quizzes ada tanya ni. Yang pertama, dia punya kata kunci ataupun keyword dia solat 2 rakaat. Kita yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan secara berjemaah.
Okay, yang kedua. Yang ketiga, pada hari Jumaat. Jumaat. So yang keempat, dalam waktu Zuhur. Dan didahului baca dua khutbah. Jadi cuba kamu hafal. Cara nak hafal, baca banyak kali. Jangan ingat je, kena faham juga. Kalau faham lagi mudah. Kalau duk hafal macam tu je, lama-lama lupa. So try tutup mata, lepas tu ulang balik. Solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur dengan didahului 2 khutbah. Okey. Tu bagi markah dekat Alia. Okey, seterusnya. Ini pakcik ni. Dia kata, diulang balik. Solat 2 rakaat dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur yang didahului dengan 2 khutbah. Jom kita tengok kata kunci dia. Apa yang pertama? 2 rakaat. Yang pertama bilang rakaat. Yang kedua, secara berjemaah. Yang ketiga, ditunaikan pada hari Jumaat. Yang keempat, Waktu Zuhur. Waktu Zuhur. waktu Zuhur. Yang kelima, Dahului khutbah. Itulah dia Solat Jumaat. pengertian solat Jumaat. Dah pandai. Murid-murid 5 gamelan ni memang pandai dan cepat hafal Sebenarnya kita nak tengok apakah dalil naqli. Dia Ustaz akan bacakan dulu. Ustaz akan ambil lah seorang lelaki, seorang perempuan baca ayat Quran ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surahullah Azim. Surah Al-Jumu'ah ni pun kena ingat. Dalil ni daripada surah Al-Jumu'ah. Ayat ke berapa? 62. 62. Bukan dah 2. Ayat ke-9. 62 tu surah ke-62. Ayat ke-9 dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi Ustaz dah baca kan. Okay, minta seorang lelaki boleh tak? Naim ni daripada tadi angkat tangan Afiq Azri nak baca kan? Okay, sila bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. So, sebelum mulakan bacaan ayat Al-Quran, mesti mula dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam tu. Okay, terbaik Afiq Azri, bacaan yang sangat kemas dan mantap. Okay, last perempuan, Siti Nurfilizana. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a. Dia wakaf. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bacaan Firzana pun lancar. Ada salah-salah sikit tajwid tu biasalah. Okay, Fiq Azri. Lagi satu. Kemudian Siti Nurfirzana. Satu. Siti Nurfirzana dah 5 mata dah. Okay, jadi inilah ayat Al-Quran. Melalui ayat inilah turunnya kewajipan
berkenaan dengan solat Jumaat melalui ayat inilah. Okay, maksudnya Ustaz bacakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman tu kita lah yang beriman. Bila kamu disuruh untuk mengerjakan solat Jumaat, solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah. Jadi di sinilah, melalui ayat inilah kita dapat katakan bahawa solat Jumaat itu adalah wajib dan fardu ain. Melalui ayat inilah kita berpegang kepada hukum solat Jumaat. Jadi Ustaz dia sebut tadi hukum solat Jumaat. Jadi Ustaz kata mesti ramai dah tahu kan. Kau nak teka? Wajib. Wajib. Fardu ain. Betul. Fardu ain wajib bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Dia wajib tapi untuk lelaki sahaja. Aufah tak perlu pergi. Siti Nafizana tak perlu pergi. Semua wanita tak perlu pergi. Lelaki sahaja, itu pun yang cukup syarat. Ada syarat-syarat sah dan ada syarat-syarat wajib dia. Nanti kita akan belajar pada next class. Okay, hari ni kita akan belajar pengertian solat Jumaat, dalil solat Jumaat dan niat dulu. Okay, nanti kita akan belajar syarat wajib, syarat sah, banyak lagi. Siapa nak tanya ni? Mengapa orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Sebab nanti yang banyak perempuan tak ada ruang nak solat. Perempuan tak ada ruang nak solat. Ada lagi yang nak bagi jawapan. Kenapa perempuan tak solat? Tak wajib solat Jumaat? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Okay, tak tahu. Sebab itu. Sebab dia bagi lelaki Islam. Sebab macam kita sebut tadi. Sebab tu dia tak wajib. Sebab dia diwajibkan kat atas lelaki. Sebab tu perempuan tak wajib. Tak wajib maksudnya tak perlu. Tak mesti. Maksudnya kalau tak buat solat Jumaat tak dosa lah. Lelaki wajib menunaikan solat Jumaat. Sebab tu perempuan tak wajib. Sebab dia wajibkan kepada lelaki sahaja. Itu je dia punya jawapan. Okey, seterusnya apa yang kita nak belajar ni? Bacakan untuk Ustaz seorang. Ramai-ramai baca. Ramai-ramai pun tak apa. Situasi Wah, pandai jauh. Semua power jauh. So Ustaz kan terangkan pula apakah situasi ataupun keadaan. Okey, tutup mic dulu. Siapa nak tutup mic dulu? Tutup mic. Sebelum dan semasa melakukan solat Jumaat. Jadi kita akan tengok sama-sama lah. Sebelum solat Jumaat macam mana, dia punya proses dia. Dia punya step dia satu-satu daripada sebelum solat sampailah sedang solat dan habis solat. Lepas dia tutup mic dulu. Afiq ni Aikal. Tutup mic dulu. Nazrif. Mari tutup mic Mari. Okey. Masih tutup. Okey, kita nak tengok yang pertama. Azan pertama masuk waktu solat Zuhur. Yang pertama sekali mesti ada azan. Itu ialah permulaan bagi solat Jumaat. Azan Zuhur itu adalah permulaan. Contoh, hari ni masuk Zuhur pukul berapa? Siapa tahu? Pukul berapa hari ni masuk? Pukul 1 something. 1:30 lah 1:30 lah contoh. Okay, 1:30 masuk Zuhur. So azan bagi solat Zuhur itu adalah menandakan kita diseru untuk solat Jumaat. Untuk azan memanggil untuk solat Jumaat pada hari Jumaat lah. Itu azan pertama. Adanya azan kedua iaitu selepas khatib naik ke atas mimbar.
Bila dah azan pertama, semua orang buat solat qabliyah. Solat. Lepas tu azan kedua, bila khatib naik atas mimbar. Ni siapa yang pernah pergi solat Jumaat ni mesti tahu. Yang tak tahu ni tak pernah pergi lah ni. Yang perempuan tak apalah sebab memang tak kena pergi. Yang lelaki insyaAllah lah tu. Okay, yang kedua. Turun tangan semua. Saya panggil seorang untuk bacakan. Bacakan ketiga-tiga. Okay. Turun tangan lu. 1, 2, 3. Wah, Afiq Hazri pantas Kita tengok. Okay. Afiq, silakan Afiq. 1, 2 dan 3. Baca Okay. khutbah pertama. Okay, yang kedua. Khatib duduk Sebentar. sebentar selepas khutbah pertama. Okay, pandai. Khatib bangun dan menyambung bacaan khutbah kedua. Khutbah. Khutbah. Pandai. Jadi yang kedua, okay, yang perempuan ni kena dengar Perempuan ni tak pernah pergi, so dia tak tahu. Kita belajar hari ni sama-sama tahu ilmu. Walaupun kita tak pergi tapi kita tahu. Okay, khatib, yang first khatib baca khutbah pertama. Kan tadi azan kan, ada azan. So khatib bacalah khutbah pertama. Seterusnya, habis khutbah pertama, khatib akan duduk sekejap. Duduk. Lepas tu akan bangun balik. Dan sambung pula dengan khutbah yang kedua. Itu sahaja. Senang je solat Jumaat ni. Perempuan kalau pergi pun boleh lah. Tapi sebab tak wajib kan. Ini adalah perkara sunat. Khatib ni disunatkan duduk berdiri di tempat yang tinggi dan memegang tongkat. Ini sunat lah. Sebab itulah kalau pergi masjid, kita pergi solat Jumaat, mesti khatib duduk atas mimbar yang tinggi. Pernah ke tengok mimbar yang rendah? Tak pernah kan? Tak. Mesti tinggi, kena dongak kat atas sikit macam tu. Siapa pernah pergi Masjid Gelugur? Saya. Pernah pergi Masjid Gelugur? Saya. Masjid Gelugur ni mimbar dia tinggi mana tu? Tak ingat. Tak ingat? Tinggi sangat mimbar Masjid Gelugur. Sebab dekat dengan IPG Ustaz, IPG Kampus Pulau Pinang. So Ustaz selalu pergi solat Jumaat kat situ. Bukan selalu, memang setiap kali solat Jumaat pergi kat situ. So khatib dia duduk di tempat yang tinggi dan mesti pegang tongkat. Itu sebab itu adalah perkara sunat. Okay, kita tengok. Selesai khutbah. Okay, yang pertama tadi apa? Azan. Yang kedua, khatib baca. Seterusnya yang ketiga, lepas dah habis, Solat Jumaat. Ramai-ramai baca kan? Ramai-ramai baca? Semua buka mic baca. Okey, tutup mic balik. Lepas habis khutbah, muazzin atau bilal melafazkan iqamat. Iqamat ni macam mana? Okay. Jangan jawab. Turun tangan. Saya nak bagi perempuan iqamat. 1, 2, 3. Alfa nak try. Iqamat macam mana? Alfa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pandai. Macam tu lah iqamat. Setiap kali sebelum solat, imam tu akan iqamat menandakan nak mula solat. Kita bagi satu. Lancar sekali bacaannya. Okay. Yang keempat pula, ayuh kita lihat. Ini senang. Solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Lepas iqamat, tunggu apa lagi? Kita solat lah. Kan? Solat Jumaat sebanyak 2 rakaat pun didirikan. 2 rakaat je. Solat Zuhur 4. Tapi solat Jumaat 2. Kepada yang perempuan ni yang tak biasa solat Jumaat, jangan confuse.
Dia 2 rakaat je. Yang lelaki pun sama. Dah lama tak solat Jumaat ni, mana tahu lupa ke apa kan. 2 rakaat. Nanti dah boleh solat Jumaat, mesti semua rindu nak solat Jumaat. Betul tak? Rindu ke tak nak solat Jumaat? Rindu. Apa rindu? Apa rindu? Lelaki tak rindu? Rindu. Rindu. Dah lama lah masa 2019 tu. 2019 lah Tapi solat. Lepas tu dah tak solat dah Jumaat. Sebab COVID. Yang lelaki mesti rindu lah nak solat Jumaat kan. Sebab Okay, pindah rumah. Sebab pindah rumah. Pindah rumah. Okay. So last. Hafaz niat saya minta seorang bacakan sebelum saya tunjuk satu video. 1, 2, 3. Amanisa Biha bacakan. Dan erti sekali. Usalli fardal jumu'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi semua sila hafal Nanti dalam quizzes tanya, ustaz tanya random kan tak dapat jawab, tak hafal lah tu. Usalli sahaja aku solat fardu Jumaati, fardu Jumaat 2 rakaataini, 2 rakaat adaan makmuman lillahi ta'ala. Sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Itulah lafaz niatnya. Okay, sekarang saya nak tunjuk satu video. Nak tengok ke tak? Nak. 2 orang je nak? Tak jadilah tunjuk. Nak tengok. Okay. Okay, semua tutup mic, fokus. Okay. Okay, Ustaz nak tunjuk kan? Sebab kita sekarang zaman teknologi kan. Kalau solat Jumaat pun ada live. Ada siaran langsung. Jadi Ustaz nak kaitkan lah apa yang kita belajar tadi dan juga dalam video ni. Okay, siapa ingat yang pertama? Apakah permulaan bagi solat Jumaat? Azan. Azan. Okay, jom kita tengok azan. Okay. Untuk menguasai ilmu-ilmu sains dan teknologi yang menjadi fardu kifayah untuk kita kuasai bersama. Jangan lupa untuk terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan kita boleh mengekang wabak COVID-19 daripada terus berleluasa di negara Malaysia ini, insya-Allah. Hashtag menang bersama, hashtag lindung diri, lindung semua. Kita sedang ikuti azan yang bakal dikumandangkan. Kita pergi ke ruang solat utama. Asyhadu an la ilaha. Itulah dia azan. Azan apa tu? Azan Zuhur. Azan Zuhur. Azan pertama. Itu menandakan masuknya Zuhur. Okey, lepas tu apakah yang kedua? Step yang kedua? Khutbah pertama. Bukan, ada lagi satu. Sebelum khutbah pertama tu ada azan Komat. kedua. Bukan, komat jauh lagi. Selepas khatib naik ke atas mimbar sebelum membaca khutbah. Ui, tepat sekali. Okey, jom kita tengok azan kedua dia pula. Ibadah. Mari kita sama-sama mendengar apakah intisari khutbah yang bakal disampaikan antara tokoh ulama Islam yang masyhur dalam bidang ilmu falak ini dan menjadi rujukan termasuk kepada pengkaji bukan Islam ialah Al-Khawarizmi dan Tak nampak kotak naik kan? So, kita tengok Pak kotak naik. sampaikan khutbah yang bertajuk hubungan alam dalam
8 hari disebabkan oleh virus COVID-19 yang merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang merasakan virus ini tidak serius sehingga terkena ke diri sendiri ataupun ahli keluarga sendiri. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita sama-sama dijauhi daripada virus ini insya-Allah. Dan seperti mana yang telah dimaklumkan sebentar tadi, Al-Fadhil Ustaz Haji Muhyiddin akan itu kutip. menyampaikan khutbah yang bertajuk hubungan Al-Fadhil alam sudah dalam naik ke pelaksanaan ibadah. Mari kita sama-sama mendengar apakah intisari khutbah yang bakal disampaikan Lepas tu antara nampak tokoh muazzin dia. ilmuwan Muazzin dia Islam dah yang pergi ke depan. masyhur dalam Nak bidang ilmu azan. falak ini Azan dan menjadi rujukan kedua. termasuk kepada pengkaji bukan Islam ialah Al-Khawarizmi dan Al-Biruni. Demikian saja ulasan daripada saya. InsyaAllah kita akan mendengar azan di ruang salat utama. Allahu Akbar, Allah. Okey, lepas azan kedua? Khutbah pertama. Baru khutbah pertama. Kita tengok. Okey, muazzin duduk. Dia baru habis azan ke? Dua. Azan kedua. Alhamdulillahil qail. Khotib pun mula. Yang lelaki mesti rindu. A'udzubillahi Nak pergi solat Jumaat dengan khatib kan. So inilah kita lepas rindu tengok video je lah. Wallazi ja'ala Okey. Lepas khutbah pertama? Khutbah kedua. Khutbah kedua. Khutbah kedua. Ni kita tengok. Dua. Khutbah kedua. Khutbah kedua. tiap-tiap satu daripada keduanya beredar untuk satu masa Ni khutbah yang pertama telah lagi. ditetapkan. Nanti dia akan duduk sebentar. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan. Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaannya satu persatu supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu untuk menerima balasan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Itu azim. penghujung khutbah pertama. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Okey, lepas tu duduk sebentar. Okey, duduk. Baca doa, selawat-selawat. Duduk jap. Sebelum mula khutbah yang kedua. Tu khatib bangun. Mula khutbah yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, lepas khutbah kedua. Lepas khutbah kedua apa? Bela Jumaat. Muazzin atau Bilal melafazkan iqamah. Tepat sekali. 42 Bilal pun komat. Ya'idukum la'allakum Okey, ini penghujung khutbah kedua. Nak habis ni, habis khutbah kedua. Washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah. Habis khutbah kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin ataupun Bilal iqamat. Buat semua orang bangun. Ini ikut SOP lah, jarak-jarak apa semua kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Lepas tu solat macam biasa.
غير المغضوب عليهم ولا Itulah dia. Nampak ke tak macam mana dia punya perjalanan solat Jumaat? Nampak. Nampak. Dua orang je yang faham. Dua orang je yang nampak. Yang lain nampak tak? Nampak. Okay, bagus. Jelas kan? Nampak. Alright. Jadi Jelas. kita nak main quizzes. Nak main quizzes ke tak ni? Nampak. Nak. 100%. Baik. Jom. Sekarang ni quizzes ni adalah berdasarkan apa yang Ustaz ajar tadi. Jadi siapa yang tak fokus tadi, dia tak dapat nak jawab lah. Soalan ni memang mudah je. Siapa yang fokus dia boleh jawab. Tak fokus memang dia pening sikit. Okay, tak apa. Ready. Ready nak jawab. Kita buat live. Kita sama-sama berlumba mendapatkan tahta. Ataupun siapakah yang mendapat tempat pertama juara kita untuk kelas pada kali ini. Sama-sama kita saksikan. Lain-lain tak apa, nak buat macam mana. Usaha yang terbaik untuk masuk. Okay, nampak tak dekat skrin? Nak masuk pakai kod boleh. Pakai link boleh sebab link Ustaz bagi kan. Okay, dekat chat ada link Okay, boleh masuk segera. Nur Husna Amin, welcome. Muhammad Akmal, welcome. Nur Syifa Rizwan, Nuha Maisarah, Zihni, Amani Sabiha, Umair. Come on, masuk. Aqilah, Nur Khairi, Auni, Alia Maisarah, Adrian, Nick Muhammad, Nick M, Siti Nur Firzana, Tengku. Link ada kat chat ataupun nak masuk pakai kod pun boleh. Amani, welcome. Azmil Samgai, Rapunzel Syafinas, Aufa Taqiyah. Tu dia nama dia, Rapunzel. Gapun Ciro, Ahmad, Ryan Rizkin. Gapun Ciro ni siapa? Lain kali buh nama betul lah. Nak buh nama tak betul pun boleh, tapi last sekali letak nama betul. Bagi nak tahu siapa. Putri Amin, tak tahu dah. Budak-budak Amin ni. Mazrif Zarfan, 5G. 5G ke 5G? 5G. Alisha Faizal. Kita ada 31 orang 30 orang lebih kurang macam tu. So kita baru ada 24. Mana lagi 6 orang? Tunggu lagi ke Ustaz? Oh, okey. Boleh kita tunggu. Tapi nak tunggu lama sangat. 9.50, 2 minit lagi boleh lah nak tunggu. Okey. Tak apa. Yang dah nak masuk tu bagi tahulah Ustaz tunggulah Ustaz. Ada 15 je soalan, senang-senang. Okey, 24 orang lagi 6 orang Ada Asnawi okey? Alright. Jadi boleh masuk menggunakan link Link ada dekat ruangan komen Google Meet. Nak masuk pakai kod pun boleh. 452375. Type je kod ni dekat website Quizzes tu. Okay, Alisha dah masuk. 4 orang lagi. Siapa tak masuk lagi boleh bagi tahu Ustaz? Ke ada masalah internet ke? Bagi tahu je. Okay, dah tak ada dah. Semua dah masuk. 9 minit lagi. Yang tak masuk lagi angkat tangan. Raise hand. 4 orang lagi. Sekejap Ustaz, saya terkeluar Ustaz. Terkeluar. Okay, tak apa. Kita tunggu Ahmad Nur Muhammad. Ni yang lawan punya kan Ustaz? Ya, yang lawan. Live. Dah 9.50 Kita tunggu Ahmad Nur Muhammad. Katanya dia terkeluar. Okay, masuk pakai link tu dekat Google komen. Naim baru masuk. Okay, saya hantar lagi sekali link.
Ahmad dah masuk ke? Dah Ustaz. Alright, saya mula boleh? Lagi 3 orang ni nanti kamu buat dalam Google Classroom lah. Kelebihan yang buat sekarang dia akan betul semualah yang nanti buat nanti kan. Nurista, okey. Ada lagi? Okay, saya start sebab masa, kita nak kejar masa. 1, 2, 3. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Ada yang betul semua ada yang salah satu. Sama juga yang betul semua. Aisyah, go Aisyah. Aisyah dia
agak perlahan sikit dia jawab. Mungkin sebab masalah internet kot. Tempat yang pertama Amani, tempat yang kedua Muhammad Akmal, dan tempat yang ketiga Nur Syifa Rezwan. Tahniah semua sekali. Ya. Tahniah. Kenapa tiba-tiba tadi saya tempat kerja, tiba-tiba saya tekan tempat ketujuh pula. Oh, sebab kuis dia susun ikut point tu. Mungkin ada point dia, kalau jawab awal point lain, jawab lambat point lain. Mungkin lah macam tu. Tak apa, jom kita tengok soalan dia. Soalan pertama ni ada 5 orang, ada 9 orang salah. Macam mana boleh salah tu? Apakah maksud solat Jumaat? Mestilah yang tengah tu kan. Solat fardu yang dilakukan pada hari Jumaat. Oh, silap tekan. Bukan tak tahu, silap tekan. Silap tekan tak apalah. Yang penting kena tahu maksud sebenar dia. Lakukan secara berjemaah setelah mendengar khutbah Jumaat. Yang mendengar khutbah hari raya tu kenapa tu? Silap tekan kot. Jawapan yang pertama ni setiap hari, salah. Jawapan yang ketiga ni khutbah raya, salah. Okey, soalan yang kedua, solat Jumaat boleh dilakukan pada setiap hari. Ini semua orang betul. Alhamdulillah, ini basic Wahai orang-orang yang beriman. Ini surah apa dalil ni? Al-Jumu'ah. Tadi Ustaz cakap kan, ada yang Taubah, Insan pada Baqarah. Al-Jumu'ah. Pandai. Sebenarnya solat Jumaat ialah solat 2 rakaat. Ini semua betul. Lakukan pada hari Jumaat. Senanglah soalan ni. Solat Jumaat didahului. Mana diakhiri? Lepas solat Jumaat semua pakai balik. Mana ada khutbah dah. Didahului. Solat Jumaat didirikan di dalam waktu Zuhur. Alhamdulillah, semua betul. Tak ada jawab asal, tak ada jawab subuh. Maknanya masih sihat dan waras lah tu. Jadi apakah maksud khutbah Jumaat? 2 khutbah yang Panggil khutbah. Ini siapa jawab 3 khutbah ni? Asal dia jawab pengumuman imam kena makmum kan. Yalah, 2 khutbah diberikan oleh khatib. Berikut adalah niat solat Jumaat. 24 orang betul. Sorry, fardu Jumaati ra'ataini adam umanillahi ta'ala. Jawapan yang kedua fardu zuhri. Salah. Jawapan yang awal fardu subhi. Ini subuh. Salah. Jadi apakah hukum solat Jumaat? Jawapannya adalah wajib. Kan? Wajib bagi lelaki. Yang cukup syarat. Seterusnya. Dah habis ke? Oh, lag, tengah lag. Okey, apakah hukum dah? Oh, dah habis dah tu, semua 15 soalan. Oh, tu je. Sikit je soalan. So, kita bagi markah dekat yang tempat pertama. Saudari Nur Amani, betul kan? Nur Amani? Betul. Alright. Yang kedua siapa? Muhammad Akmal. Akmal. Oh, hebat. Akmal. Mana Akmal? Okey, Akmal. Okay, yang ketiga?
Alfa. Aufa. Alfa. Syifa kan? Syifa. Aufa dia Alfa. tempat ke-6. Mungkin sebab dia jawab lambat sikit kepada kawan-kawan kan. Dia betul ada main peranan kot. Tadi Nur saya Syifa. dapat 3. Dia makin lama makin turun sebab ada point-point dia. Okay, settle. Jadi itulah dia. Dah pukul 10. Itulah dia. Yang pertama saya nak recall balik. Yang pertama adalah pengertian solat Jumaat. Okay, siapa nak volunteer bagi tahu solat Jumaat? Bagi tak kunci. Siti Nur Fizlana. Sebab okay, tak cukup masa saya tak bagi tahu lah. Ialah solat dua rakaat yang ditunaikan secara berjemaah pada hari Jumaat. Lagi? Dalam waktu Zuhur. Pandai. Okay, yang kedua dalil nakli tu yang ayat Quran tadi, surah Al-Jumu'ah ayat ke 9. Pandai apa? 9. Yang terakhir sekali, apakah lafaz niat solat Jumaat? Soli fardal Jum'ati raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Betul, pandai. Jadi itulah sahaja untuk kelas kita. Nak tangkap gambar tak? Tangkap gambar semua kena buka kamera lah. Kamera saya rosak. Kamera rosak. Tak ada. Okay, tak apalah, dah pukul 10 esok kita tangkap gambar. Esok pula minggu depan.